Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Anis. Kita akan belajar tentang matematik tingkatan 2 bab 3 rumus algebra. Untuk kali ini kita akan belajar cara menukar perkara rumus. Okey, soalan dia. Tukarkan perkara rumus bagi setiap rumus berikut kepada pemboleh ubah yang dinyatakan di dalam tanda kurungan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat, kita kena perhatikan dulu rumus yang dibagi. Y sama dengan 2Z tolak X. Kemudian dalam kurungan ni adalah huruf X. Maksudnya dia nak jadikan X ni sebagai perkara rumus ataupun subjek. Kalau subjek, perkara rumus mesti duduk di hadapan. Jadi X kena letak dekat depan. So kita tengok kita punya rumus kita ni. Y sama dengan 2Z tolak X. Kita tulis semula Y sama dengan 2Z tolak X. So macam mana kita nak jadikan X sebagai perkara rumus? Kita kena main pindah-pindah. Apa yang perlu kita pindah? Okey, satu persatu. Kita kena pindahkan satu persatu. First, kita pindahkan X ke sebelah sebab dia nak X sebagai perkara rumus. Betul? Okey, kita kena tengok X ni. Jadi kita pindahkan X sekali simbol. Okey, kalau tolak kita pindahkan, dia akan jadi tambah. Betul? Jadi kita tulis kat sini, tambah X lah. Maksudnya Y tambah X sama dengan 2Z. Okey. Kemudian kita nak X sahaja. Kita tak nak Y. Jadi apa perlu kita buat dengan Y ni? Kita kena pindahkan Y ni ke sebelah. Okey. Y ni adalah positif. Pindahkan ke sebelah dia akan jadi negatif. Jadi X kita tulis semula sama dengan 2Z tolak Y. So X X. Jadi X sudah menjadi perkara rumus. Jadi inilah jawapan kita. Okey, tengok pula contoh B. Okey, X sama dengan 1 tolak Y. Dia nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Jadi apa perlu kita buat? Pindahkan Y ke sebelah sana. Okey, bila pindahkan Y ke sebelah sana, kita akan dapat Y ni positif. Okey, X tambah Y sama dengan 1. Kita tak nak X tambah Y, kita nak Y sahaja. Jadi X kita pindahkan ke sebelah. X positif, pindahkan jadi negatif. Tinggallah Y, 1 tolak X. So ini jawapan kita. Okay, tengok contoh yang seterusnya. H sama dengan 4 tolak Y per 3. Kita nak jadikan Y sebagai perkara rumus. Okay. Bila kita dapat soalan berbentuk pecahan macam ni, kita tak boleh terus keluarkan Y ke sebelah sini. Sebab apa? Sebab Y ni per 3. Jadi kita tak boleh senang-senang keluarkan Y. Apa perlu kita buat adalah kita pindahkan yang ada pecahan ni. Yang bawah ni pindahkan ke sebelah dulu. Okay. 3 pindahkan ke sebelah. Kita tengok 3 ni adalah operasi bahagi 3. Bila pindah dia akan jadi darab. Jadi kita akan tulis kat sini. 3 darab H adalah 3H. Sama dengan 4 tolak Y. Okey, sekarang dah tak ada pecahan. Kita nak Y. Jadi apa perlu kita buat? Pindahkan Y ke sebelah sini. Negatif pindahkan ke sebelah jadi positif, iaitu 3H tambah Y. Sama dengan 4. Kita tak nak 3H tambah Y. Kita nak Y sahaja. Jadi pindahkan semula 3H ke sebelah. Tinggallah Y sama dengan 4. Tengok sini. Ini adalah positif 3H. Okey, jadi pindahkan dia akan jadi negatif 3H. Okey, ada yang cakap dengan cikgu, cikgu kenapa tak jadi bahagi? 3 darab H kan? 3 kan darab dengan H. Dia darab, kalau pindah jadi bahagi, bukan. Okey, kita pindahkan semua. 3 dengan H tu kita pindahkan sekali. So tukar simbol sahaja. Kalau kita asingkan 3 dengan H, baru kita akan jadikan 1 bahagi, 1 darab. Okey, so kat sini 3H dia adalah positif 3H. Pindahkan, dia akan jadi negatif 3H. So inilah kita punya perkara rumus algebra yang baru. Okey. Next, untuk D, cuba tengok yang D. E sama dengan 2FG kuasa 2. Dia nak jadikan F sebagai perkara rumus. Apa perlu kita buat? Kita kena tengok betul-betul kat sini. Okey, F ni berada di tengah-tengah ini, betul tak? Di tengah-tengah ini, dan dia punya operasi 2 dengan F ni adalah darab. F dengan G adalah darab. Okey, cikgu tuliskan. 2, okey, darab dengan F, darab dengan G kuasa 2. Kita nak apa? Kita nak F sahaja. Okey. So,
Nak senang, kita tinggalkan F dekat sebelah sini. Okey, sebab apa? Sebab kita akan pindahkan 2 dengan G kuasa 2 ni. Jadi 2 kita pindahkan ke sebelah dulu. Pindahkan satu persatu. 2 ni adalah operasi darab. Okey, nampak tak? Operasi darab. Jadi bila pindah dia akan jadi bahagi. Bila bahagi automatik dia akan duduk bawah. Iaitu dia akan jadi I/2 sama dengan F darab G kuasa 2. Sekarang kita nak F sahaja, kita tak nak G kuasa 2. Apa perlu kita buat? Kita pindahkan G ke sebelah. Tengok operasi dia, operasi darab. Jadi bila kita pindah, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi bila bahagi, automatik dia akan duduk bawah. Jadi kita tulis semula I/2G kuasa 2. Kita pindahkan sekali ni, G kuasa 2 ni. Okey, pindahkan jadi bahagi. So bahagi dia duduk sebelah dengan 2 ni lah. Sama dengan F. So, susun cantik-cantik. F ni letak dekat depan. F sama dengan I/2G kuasa 2. Dah siap kita punya rumus. Okey. Last. Okey, kita tengok contoh I ni. Contoh yang terakhir yang cikgu akan ajar kepada awak. Sekiranya kita ada punca kuasa macam ni. Punca kuasa 3, punca kuasa 2 dan sebagainya. Okey, apa perlu kita buat? H sama dengan punca kuasa 3, 1/K. Dia nak jadikan K sebagai perkara rumus. Kita tak boleh terus keluarkan K ke sebelah sebab kita ada punca kuasa. Jadi apa perlu kita buat? Kita hapuskan dulu punca kuasa. Macam mana kita nak hapuskan punca kuasa? Ini kena ingat. Macam mana nak hapuskan punca kuasa adalah kita kena darab dengan kuasa dia. Contoh kalau punca kuasa 3, kita darab dengan kuasa 3. So dia boleh potong. Contoh kalau kita ada punca kuasa 2, kita darabkan dengan 2. So kita boleh potong 2 ni dan punca kuasa. Okey, jadi kat sini dia punca kuasa 3. Jadi apa perlu kita buat? Darab dengan kuasa 3. Kita just buat kurungan besar-besar dekat sini. Kuasa 3. Bila sebelah buat kuasa 3, sebelah pun kena tulis kuasa 3. Okey, so kita tengok kat sini. Punca kuasa dan kuasa 3 ni adalah kita boleh potong. Okay, kuasa 3 dan punca kuasa. Potong. Bila potong, tinggallah H kuasa 3 sama dengan 1/K. Okay, sekarang dia nak jadikan K sebagai perkara rumus. Tukar K ke sebelah sini. Pindahkan K ke sebelah sini. Jadilah K darab H kuasa 3 sama dengan 1. Kita tak nak KH kuasa 3. Kita nak apa? Kita nak K. So, kita pindahkan H kuasa 3 ke sebelah. So, kat sini ingat, K dengan H adalah operasi darab. Bila pindahkan H ke sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. Jadi, tinggallah K sama dengan 1/H kuasa 3. So, ini jawapan kita. Jadi, cikgu tinggalkan satu soalan untuk awak cuba buat di rumah. Okay, thank you guys. Itu saja untuk video kali ini. Bye. Assalamualaikum.